Maksudnya kita ingat balik bagaimana kita nak differentiate sin. Ini kena ingat balik dah. Maksudnya kalau saya bergerak daripada kiri ke kanan, maksudnya saya differentiate. Ini kita belum masuk lagi integration ni. Ini baru kita ulang kaji balik sem yang pertama. Differentiate sin dapat cos. Okey, kemudian differentiate cos, kita akan dapat apa? Negative sin. Ya, betul, negative sin. Okey. Kemudian masa kita belajar sem 1, saya suka pecahkan 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama sin dan cos. Kumpulan yang kedua tangent dan pasangan dia cotangent. Itu kumpulan yang kedua. Okey, kumpulan yang kedua. Okey, tengok dulu. Kalau kita differentiate tangent, mesti dapat berapa? Secant Yes, square. secant square. So ingat secant ni maksud dia 1 over cos. Kemudian differentiate cotangent. Kita mesti dapat Negative cosecant square. ya, cosecant square. Okey Jadi ingat kan tu. Okey, cosecant ni, cosec ni adalah 1 over sin. Kemudian kumpulan yang ketiga, kita akan bincang pula untuk secant dengan cosecant, cosec. Okey, yang ni secant pasangan dia tangent. So saya akan tulis dua sekali. Secant dan tangent. Yang kedua, kita dapat negatif Cosecant dengan cot. Ya, betul. Dia pasangan dia. Okey. Jadi kita ingat yang kedua ni mesti negatif. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tengok kalau kita bermula daripada C, mesti dapat negatif. Nampak? Setiap kali C ni mesti dapat negatif. Setiap kali C mesti dapat negatif. So ingat, bila kita differentiate, bermula dengan C, nanti jawapan dia mesti ada negatif. Okey, itu adalah daripada kiri ke kanan ni dia panggil differentiation. Tapi sekarang ni kita nak bincang integration. Bila integration, kita mesti start daripada sebelah kanan. Maksudnya kalau saya integrate cos, kita baca sebelah kiri jawapan dia. Integrate sin, negatif pergi ke sini. Okey. So integrate sin, jawapan dia negative cos. Okey. Integrate secant squared. Syarat dia mesti ada kuasa 2. Kalau setakat integrate secant tak ada jawapan. Kita terpaksa ubah cara lain. Integrate secant squared baru dapat tangent x. Integrate cosecant tak ada jawapan. Integrate cosecant squared, jawapan dia ada negative cotangent. Maksudnya negatif pergi ke sini. Negative cotangent. Sama juga untuk dekat sini. Kalau kita integrate secant saja tak ada jawapan. Tapi kalau secant bersama dengan tangent, maka baru kita boleh dapat secant x. Sama juga integrate cosecant tak ada jawapan. Dia mesti ada cosecant sama ada kuasa 2 ataupun cosecant bersama dengan cotangent. Kita akan dapat negative cosec x. Okey? Jadi ingat, kalau kita nak hafal, kita hafal table yang kita dah belajar pada sem 1. Boleh guna balik. Cuma bila integration, negatif tu akan bawa ke tepi kah? ya, betul. Contoh katakan saya nak integrate sin. Okey, kalau kita nak gunakan ni, maka negatif bawa lah ke sini. Dia akan dapat positif kalau kita ada negatif kat sini. Sekarang dia positif. Maka negatif ni pindah ke sana. Jadi jawapan dia dengan tulis cos. Tulis ada negatif. Okey, boleh. Okey? So macam tu. Kalau dia negatif sin, dia jadi cos tak? So, Kalau, ya betul. Katakan soalan dia daripada awal lagi negative sin. Find the integration of negative sin dx. Maka jawapan dia positif cos. Okey? boleh. Okey, kita tengok contoh yang ke-6. Okey, saya ambil contoh yang ke-6. Muka surat 4. Okey, kita tengok contoh yang ke-6. Okey, saya ambil contoh, katakan saya ambil contoh B lah. Integration of 3 cos. Sepatutnya saya akan bincang dulu. Okey, saya bagi satu lagi nota. Kalau saya integrate, ini cuma nota ni. Setiap kali kita nak integrate trigonometri. Okay, katakan saya ambil cos 5x dx. Okey. Kalau kita integrate cos, tengok balik table tadi, baca sebelah kanan. Kalau integrate cos, kita akan dapat sin. Okey, maka jawapan dia memang sin lah. Sin 5x.
Tetapi dia bukan berhenti di sini jawapan dia. Dia ada tambahan. Sebab bila kita integrate, dia akan ada dua step. Yang pertama, integrate cos. Kita akan dapat sin. Integrate dalam ni. Ni dalam ni. Step yang kedua, bila kita differentiate dalam ni, maka kita akan letakkan di bawah. Maka mesti perkan dengan 5. Maksudnya step yang pertama, integrate cos. Step yang kedua, kita differentiate dalam ni. Walaupun kita nak integrate, tetapi kaedah dia adalah differentiate dalam ni. Differentiate 5x, mesti dapat 5. 5 tu satu benda yang baru. Integration ni kalau benda yang baru, memang kita akan letakkan dia di bawah. Setiap kali jumpa benda baru, letak di bawah. Okay? Maka itulah jawapan dia, tambah C. Okay? Jadi semua soalan integration untuk trigonometri ni, dia mesti ada dua step. Yang pertama integrate cos, yang kedua differentiate dalam kurungan. Okey, kita sambung dengan contoh yang ke-6. Okey, saya ambil contoh yang B tadi. 3 cos 4x minus pi. Pi ni constant. Okey, sama juga kita akan integrate. Ingat kalau kita jumpa je integration, lepas tu nombor. Nombor ni tak terlibat dalam integration. Jadi kita integrate cos je. Integrate cos dapat apa? Sama yang atas kan? Sin. Okay, sin, tapi dalam dia 4x minus pi over 2. Kita jangan berhenti di sini. Ini baru step yang pertama. Step yang kedua, differentiate in bracket ni. Dapat berapa? 4. So yang lain ni constant, 0. So 4 lah. Tambah C. Okay, maka sama ada nak biarkan jawapan dia macam ni ataupun nak buat 3/4 sin plus C boleh. Okay. So kalau nak biarkan sini pun boleh. Betul. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok soalan D. Soalan D. Soalan D, integration of secant squared 3x minus 5 cos alpha. Alpha ni constant. X over 2 and respect to x. Okay, secant squared. Kita tengok balik. Kalau kita tengok balik table, baca sebelah kanan ya. Secant squared mesti dapat tangent. Okay, maknanya adalah tu tangent. So letak tangent. Janganlah tangent kuasa 2, tangent saja. Tetapi jangan berhenti di sini. Per dengan berapa? Per dengan 3. Yes, 3 ni datang daripada differentiate. So ingat kita ada step yang pertama ni. Step yang kedua differentiate. Letak bawah. Teruskan lagi. Ingat nombor ni tak terlibat. Integrate cos dapat apa? Sama yang tadi. Okay, sin juga. Sin. Okay. Tapi jangan berhenti di sini. Perkan dengan berapa? Differentiate in bracket ni. Berapa? Alpha juga. Alpha? Ke negatif 1/2. Ya, betul. Negatif. Nah, differentiate alpha ni constant. So, ni 0. Ini akan dapat negatif 1/2. Saya lebih suka jangan letakkan dia di bawah 2 ni. Terus saya naikkan dia ke atas. Negatif 1/2. So, ini baru kaedah. Maka jawapan nak tulis macam ni pun boleh. Ataupun kekal seperti yang di atas pun boleh. So, mana-mana je. Ini adalah positif. 10 sin alpha minus x over 2 plus c. Okay. Ini paling kurang pun dapat 2 atau 3 markah. Okay. Kadang-kadang kita akan ambil ni. Ini K1. Ini K1 1 markah. Semua sekali ni 1 markah. Kemudian jawapan. Okay. 3 markah. Okay. Faham setakat ni? Faham. Okay. Bagus. Okay. Kemudian kita tengok contoh yang ke-7. Okay. Contoh yang ke-7. Okay. Katakanlah kita tengok contoh yang ke-7. Kadang-kadang kita tengok soalan. Saya ambil yang simple dulu lah. Saya ambil simple dulu. Kita nak integrate sin squared x. Kita pergi yang mudah dulu. Okey, kalau kita tengok dalam kita punya table tadi. Table ni. Kita tengok sebelah kanan je. Ada tak sin kuasa 2? Tak ada. Bila tak ada, maksud dia kita tak boleh integrate terus.
Maksudnya tak boleh kita, kalau kekalkan soalan macam ni, kita tak boleh buat. Sama juga kalau kita jumpa cos 2. Dalam table tadi sebelah kanan, tak ada pun cos 2. Maka kita kena ubah. Okey. Cara kita nak ubah tu, kalau tengok muka surat 4 tu, kita ada double angle formula. Ini kena ingat balik SEM 1. Kita dah belajar lah double angle formula ni. Kalau untuk cos, dia ada 3 formula. Kalau untuk sin, ada 1 formula. Muka surat 4. Okey. Ini kalau hafal bagus, kalau tak hafal dalam exam diberi. Okey. Untuk sin square ni biasanya kita akan gunakan cos double angle juga. Cos double angle. Tetapi saya gunakan formula yang ada sin dia. So yang formula ni kamu tengok dalam senarai formula kata soalan ataupun dalam kamu punya nota kuliah. Ada kat situ. Muka surat 4. Okey, ni kalau hafal bagus. Walaupun cos double angle ni ada 3 formula, untuk soalan ni lebih sesuai kita gunakan yang ni. Sebab saya nak jadikan sin square ni sebagai tajuk. Okey, jadi kalau saya proses ni, saya bawa ke kiri, saya akan dapat 2 sin square x. Ada 2 lah kat sini. 2. Kemudian 1 tolak cos 2x. Tapi tadi kan ada 2. So saya letak di bawah. Okey. Maksud dia, daripada formula ni tadi, saya jadikan sin square ni sebagai tajuk. Jadi kamu proses. Ni kalau saya bawa ke kiri, saya akan dapat 1 tolak cos 2x. Cos 2x. Ni lah. Tapi tadi kan asal ada 2. Setakat ni ada masalah ke yang ni? Ada yang tak nampak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okey. Maksud dia, yang ni saya proses balik, jadikan ni sebagai tajuk. So nanti kamu akan dapat ni. Bila saya gunakan yang ni, maka soalan ni kita dah boleh ubah lah. Kita ubah bentuk dia kepada integration of 1 minus cos 2x over 2. Nampak? Dia mesti ubah ke sini. Kalau kita kekalkan soalan memang tak boleh buat. Sebab tak ada pun dalam table tu yang kuasa 2. Memang tak ada. So mesti gunakan identities. Kita akan ubah supaya jangan ada kuasa 2. Okey, ni kalau kita nak senang ni sebenarnya setengah ni saya boleh keluarkan. 1 tolak cos 2x dx. Okey. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Integrate 1 dapat apa? X. X. Bagus, bagus. Integrate cos. Sin. Sin. Okey. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di situ. Dengan? Dengan apa? 2. Yes. Maka itulah jawapan dia. Kalau rajin, kembanglah setengah x tolak 1/4 sin 2x. Okey? Seperti jawapan tu lah. Ini jawapan A ni betul ni. Macam salah je ni. Kan? Okey. So macam itulah jawapan dia. Jadi kalau kita nak selesaikan sampai habis, 1/2 x tolak 1/4. Okey? So macam tu. Jadi ingat, sin kuasa 2 tak ada jawapan. Integrate cos kuasa 2 pun tak ada jawapan. Kecuali kalau kita ubah bentuk kepada bentuk macam ni. Okey. Jadi untuk yang B pun samalah. Untuk yang B pun sama. Okey, kita tengok. Kita tengok yang B ni. Kita nak integrate cos squared 2x respect to x. Okey, sama juga. Ini tak ada jawapan. Dalam table tadi sebelah kanan tak ada pun kuasa 2. Jadi kita mesti gunakan identities. Nanti kamu rujuk balik. Saya gunakan double angle lagi. Tapi saya akan ambil formula yang ada cos je. Cos x. Okey. Ini tengok dalam nota tadi. Muka surat 4. Kemudian saya ubah jadikan cos square ni sebagai tajuk. Jadi saya akan dapat cos square x equals to. Ini bawa ke sana. Jadi akan jadi cos 2x plus 1. Tak. Tapi saya ada 2 tadi. 2/2. Okey. Maknanya cos kuasa 2 nanti kita akan ubah kepada bentuk ni lah. Tetapi kena hati-hati. Kadang-kadang soalan. Sebab yang kita dapat ni cos squared x. Tetapi soalan ni dia menggunakan 2. Jadi kamu kena hati-hatilah. Dia kena tukar. Jadi kalau kita nak ikut bentuk soalan ni. So kita tengok pattern dia. Kalau sini 1, kalau sini 1,
maka ni dia akan jadi 2. So kita tengok dia punya pattern dia kan. Kalau sini 1, maka sini 2. Kalau sini 2, agak-agak sebelah kanan ni berapa? Dia akan jadi berapa? 8? 4 ke 4? 4 sebab dia kali 2 kan. Jadi hati-hati Katakan saya ubah, katakan saya nak 3. Kalau sini 3, maka sini berapa? 6. 6. Kalau sini 7, maka sini berapa? 14. Maksudnya kita guna pattern 1 pergi ke kanan darab 2. 2 pergi ke kanan darab 2 dapat 4. Macam tu. Okey. So hati-hati nanti soalan dia akan ubah di sini. Okey, kita sambung balik. So kita dah ubah, maka dia akan jadi cos 4x plus 1 over 2. Kalau payah sangat bentuk ni, pastikan bersama mesti ada dx. Kalau susah sangat, factorize yang ni 1/2. Yes, macam tu kan. Lepas tu barulah kita integrate. Tetapi cara penulisan pastikan buat kurungan. Kalau tak buat kurungan salah. Integrate cos dapat apa? Sin juga Kasih cos kan. Sin 4x betul. Okey, sin 4x. Tapi jangan lupa mesti per dengan apa? Ya, betul. Integrate 1. X. Ya, betul. Dan jangan lupa C letak kat luar. Tak payah masukkan C itu dalam kurungan. Okey, kemudian habiskanlah. Okey, tambah 1/2x. Tak payah setengah C, biar je C. Okey, jadi jawapan dia 1/8. 1/8. Okey, macam tu lah. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, so ingat untuk sin kuasa 2 tak ada integration. Integration untuk cos kuasa 2 pun tak ada. Kita mesti ubah kepada bentuk identities. Okey, katakan kita tengok soalan nombor, tengok D pula, soalan D. Ini pun melibatkan identity juga. Soalan D, integration of 6 sin 2x cos 2x dx. Okey. Okey, yang ini macam mana? Okey, yang ni macam mana? Kita ada sin 2x cos 2x. Jadi kita tengok balik identities. Identities apa yang kita ada? Ni dalam ni tak ada. Ada tak? A tambah B tu ke? A tambah B mana? Kalau A tambah B, kalau A tambah B tak boleh sebab dia ada 2. Okey, kita tengok apa formula? Sin 2x. Dengan sin 2x. Sin 2x. Sin 2x. Okey, bagus. Okey, jadi kalau kita rujuk kepada formula double angle. Double angle. Ini adik-beradik dengan 2 sin x cos x. Nampak tak dia punya ni? Yang formula muka surat 4. Formula yang kedua tu. Kan? 2a sin 2a equals to 2 sin a cos a. Dalam nota. Jumpa tak? Senyap ni. Jumpa. Okey, jumpa. Bagus. Okey, maksud dia, okey, sekarang ni kita tengok kita punya soalan sebenarnya dia bermula daripada sebelah kanan kan. Jadi saya ubah sikit ni. Saya ubah. Okey, ni saya terbalik je ni. Saya terbalikkan. Okey, sama juga kita akan tengok pattern dia. Sekarang ni kita nak 2 sin. Angle dia adalah 2x. Agak-agak sebelah kanan dia akan jadi berapa? Kalau 1, 2. Berapa? Sin? 4. Ya, betul. Sebab kalau sini 1, sini 2. Maka kalau sini 2, memang salah 4. Sebab dia ada 2 kali. Okay? So, kena tengok tu ya. Hati-hati yang tu. Maka soalan kita,
Kalau saya nak gunakan ni juga, maksud dia, saya boleh gunakan sin for x. Okey, kalau saya gunakan sin for x, kita baru ada 2. Soalan kata dia ada 6. Maka kita perlu darab berapa? Darab berapa supaya sama dengan soalan? Darab 6. Kita dah ada 2. Ni kalau saya guna ni maksud dia darab 3 lah kan? 3. Jadi hati-hati. Sebab kalau saya ambil integration of sin for x itu baru 2. Soalan nak 6. Okey, faham. Jadi pastikan boleh ambil ni. Tapi kita baru 2. Soalan nak 6. So 2 darab 3. Okey. Lepas tu barulah kita integrate. Samalah macam biasa. Integrate sin dapat apa? Sudah. Sudah negative cos. Kan? Tengok balik, saya tunjukkan balik. Ingat kita baca sebelah kanan ya, sebelah kanan. Okey, sin, tapi sin yang negatif. Kita ada positif, maka negatif bawa ke sana. So kita dapat negative cos. Okey, negative cos. Yes. Negative cos. Ada lagi tak ni? Per dengan berapa? Per dengan? Ya, betul. Dan tambah C di belakang. So, kita lengkapkan lagi. Negative 3/4 cos 4x plus C. Dah settle. Okay. Jadi yang E pun sama jugalah. Okay, faham? Boleh ni? Okay. Kita tengok contoh. Okay, tengok contoh 8 pula. Contoh 8. 7 nanti kamu habiskan. Contoh 8. Okey, kadang-kadang kita tak rasa guna compound angle. Ini semua formula ni kamu jangan risaulah. Semua formula ni dalam exam diberi. Okay? Cuma kalau nak buat tutorial tu kamu refer pada nota tu kuliah lah. Sebenarnya kamu apa ni? Okey, contoh 8. Okey, contoh 8. Okey, soalan dia adalah find the integration of sin x cos 2x plus sin 2x. Kan panjang tu. Yes. Kan panjang tu. Okey, jadi kita tengok kalau jumpa yang macam ni kan. Sebab ingat peraturan integration dia hanya boleh ada satu je trigonometri. Dia tak boleh ada gabungan dua trigonometri. Maksudnya kalau macam ni darab kan, darab. Kita tak boleh buat integrate sin, lepas itu integrate cos, tak boleh. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah atau tolak. Baru boleh integrate. Kalau bergabung dua ni memang tak boleh buat integration. Sama juga yang ni. Yang ni. Tak boleh kita buat integrate sin, lepas itu integrate cos, tak boleh. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah atau tolak. Okay? Jadi bila jumpa soalan ni memang tak boleh buat integration. Kita kena patah balik kepada identities lagi. Mungkin untuk kat sini lebih sesuai. Saya gunakan compound angle. Katakan saya ambil A plus B. Ini boleh rujuk pada nota muka surat 5 tu. Okay, kalau apa ni lagi bagus. Sebenarnya nak apa ni mudah je. Bermula dengan sin, kemudian yang kedua tukar. Dia tukar macam tu je. Yang penting formula dia sin cos. Okey, jadi kita comparekan dengan soalan. Rupanya, kalau kita tengok pattern yang ni. Ini, rupanya ini adalah A. Yang ni adalah B. Kan? Kalau kita nak check betul ke tidak ni, ya ke tidak ni. Kita tengok yang sini pula. Cos kita refer sini. Maksudnya ini betul lah. Ini adalah A. Ini adalah B. Kan sama kan? Maka yang panjang-panjang ni rupanya dia adalah hasil tambah A dan B je. Rupanya nanti kita akan integrate. Panjang-panjang ni rupanya simple je. Sin A tadi X dan B itu adalah 2X. Okay. Rupanya kita hanya integrate sin 3X. Dah balik kepada yang tadi. Sama kan? Integrate sin dapat apa? Integrate sin. Negative cos. Ya, negative cos. Tapi jangan berhenti di situ. Kena per dengan 3. Tambah C jangan lupa.
Itulah kita punya jawapan. Okey, boleh? So macam tu Boleh. lah. Okey. Kalau macam yang B tu, dia gunakan formula cos. Sama je cara dia. Okey, boleh? Okey, boleh kita teruskan 1.3. Technique of integration. Kita ada technique of integration ni, ini untuk kalau katakan kita nak integrate, dah tak boleh kita nak buat cara biasa. Maka kita akan gunakan 3 kaedah tu lah. 1.3 ni ada 3 kaedah. 1.3. Ni techniques of ni dalam exam paling biasa ni lah soalan ni. Integration. Okey, kalau ikutkan sini, technique of integration dia ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama dia panggil substitution. Substitution method. Biasanya kita gunakan let u lah ni. Nanti kita akan tengok bagaimana cara dia. Substitution, okey. Yang kedua, integration by part. Yang kedua, integration by parts. Yang kedua. Integration by part ni dia ada formula lah. Nanti kita akan tengok. Kemudian akhir sekali, yang siapa tanya ni? Law tanya ni. Partial fraction. Ya. Partial fraction. Partial fraction ni, kamu kena ingat balik masa kita belajar SEM 1. Kena ingat balik. Dia akan guna balik kat sini. Dia akan guna kat sini. Okey, kita tengok dulu kaedah yang pertama. Okey, kita tengok contoh. Okey, katakan saya nak ambil contoh 9. Tengok contoh 9. Okey, ini saya nak buat substitution method. Ini kaedah yang pertama. Substitution method. Ini kaedah yang pertama. Okey, biasa dalam exam ni dinyatakanlah substitution method. Okey, kita tengok. Okey, katakan saya ambil soalan B. Saya ambil soalan B. Integrate 4x per dengan 2x tambah 1 dx. Okey, contoh ni. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak integrate memang tak boleh. Sebab dia tak ada kaedah integrate atas kemudian terus integrate bawah. Dia tak ada kaedah untuk integration. Okay, kalau differentiation ada. Kalau integration tak boleh. Ini ada kuasa 2 ni. Kenapa saya tulis 2x? Sepatutnya okey, ini sepatutnya kuasa 2 kan. Saya tulis. Okey. Sekarang ni kita kalau nak guna substitution method, yang pertama kita akan start dengan let u. Kita mesti pilih u. Bermula daripada u. Okey, sekarang ni u ni kita kena buat pilihan. Sekarang ni u ni sama ada kita nak ambil atas atau bawah. Peraturan dia nak pilih u ni, kita akan pilih kuasa yang paling tinggi. Jadi kita nak ambil atas ke bawah? Bawah lah. Jadi kalau kita guna peraturan tu memang tak akan ada pilihan lain. Mesti u ni mesti x kuasa 2 tambah 1. Dia tak mungkin ambil atas sebab atas kuasa yang paling rendah. Okey, lepas kita dah let u, kita cuba differentiate. Du, kita differentiate u respect to x. Sepatutnya saya akan buat du over dx. Saya baca untuk yang sekarang ni kita terus letakkan di sebelah. Okay, boleh ke? Boleh. Okey, jadi sekarang ni integration dalam x kita tak boleh buat. Jadi saya ubah kepada u. Maknanya sekarang ni yang di bawah ni saya akan tukar kepada u. Jadi integration kita ni dah jadi macam ni. Per u. Settle. Okey, sekarang ni yang tinggal yang belum tukar kepada u, yang ni lah 4x dx. Okey, kalau macam tu saya ubah sikit lah. Saya ubah sikit. Saya darab 2. Barulah saya dapat 4x dx. Yang kita nak ganti ni. Okey, maksud dia yang di atas ni saya boleh ubah kepada 2 du. Tak. Yang atas ni.
Sebab target kita daripada X tak boleh nak buat integration. Tukar kepada U. Okay, dengan harapan supaya kita boleh buat integration. Boleh tak kita integrate 2 per U? Integrate 1 per U apa? Integrate 1 per U. 1 per U kos 1. Dapat? Long U. Ya, betul. Long U. Tambah C. Maka jawapan kita patah balik kepada X. U tadi adalah X kuasa 2 tambah 1 tambah C. Maka itulah kita punya jawapan. Selesai masalah negara. Okay? Jadi daripada asal soalan kita tak boleh buat. Sebab ada atas ada bawah. Tak boleh buat. Bila tak boleh buat, kita ubah daripada X tu ubah kepada U. Dengan cara peraturan nak pilih U ni mudah je. Pilih kuasa yang paling tinggi. Bila dah dapat, differentiate. So kita ubah soal supaya kita boleh ubah 2 ni. Okey. Boleh setakat ni? Boleh. Okey, kita tengok yang C lah. Okey, tengok yang C. Sama juga kita akan gunakan integration of. Okey, sama juga yang ni. Gabungan X kuasa 2 tambah X dx. Okey, untuk yang ni. Kalau kita nak integrate tak boleh. Sebab ni adalah polinomial kan. Polinomial. Dia dipisahkan dengan darab. Mana boleh kita integrate yang ini. Integrate eksponen. Memang tak boleh. Sebab itu peraturan integration. Kalau dua function berbeza, dipisahkan dengan darab, memang tak boleh integrate. Memang tak boleh integrate yang ni. Tak boleh integrate yang ni. Kecuali kalau dipisahkan dengan tambah. Tambah boleh. Okay. Jadi kita mesti guna kaedah paling sesuai guna let U. Okay. So tadi let U apa peraturan dia? Kita ada dua pilihan. Sama ada ambil yang ni ataupun ambil yang kuasa. So pilihan kita atas ataupun bawah. Nak pilih yang mana? Atas. Ya, sebab peraturan U ni adalah kita pilih kuasa yang paling tinggi. Okey, lepas tu kita differentiate lah. Differentiate, sepatutnya saya akan buat du over dx. Tetapi saya akan buat dx ni letak sebelah. Okey. Okey, jadi kita nampak, oh rupanya yang ni saya boleh tukar ni. Saya boleh tukar kepada E kuasa U. E kuasa U. Betul. Yang belum bertukar yang ni. 2x plus 1 dx. Yang belum bertukar. So, ini adalah sama dengan ni. Kan? Maka, yang panjang-panjang ni rupanya kita boleh ringkaskan dengan du saja. Tengok, daripada asalnya kalau kita biarkan X, dia dalam bentuk kompleks. Tak boleh integrate. Jadi bila kita tukar dalam U, rupanya mudah je. Ini apa jawapan ni? Integrate eksponen U. Dapat apa? Hello? Kita dapat berapa? Hello? EU saling EU. Okay, EU plus C. Over 1. Over 1. Sepatutnya over 1 kan? So tak payah tulis. Dan jawapan akhir dia patah balik kepada sebutan X. U tadi adalah X kuasa 2 tambah X tambah C. Yes, itulah kita punya jawapan. Okey. Apa ni? Okey, boleh. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan. Kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan E lah, soalan E. Soalan E. Ataupun kita tengok dulu soalan D lah, soalan D. Okey, untuk soalan D ni kita integrate eksponen X over square root of 1 plus eksponen X. Bukan X, dia dt ya. Okey. T and T. Square root. Yes. dt. Okey. Sekarang ni kita ada dua pilihan. Sama ada nak ambil E kuasa T ataupun ni saya tulis dulu. Kita ada
Dilema sekarang ni nak pilih eksponen kuasa T ataupun nak pilih 1 tambah PT. Kan? Kalau nak ikutkan peraturan tadi, kita akan pilih kuasa yang paling tinggi. Kan? Kalau tengok kat sini, kuasa yang paling tinggi dah macam sama. Okey, bila kita dapat keadaan macam ni, kita pilih yang paling panjang. Okey. Kalau kita katakan kita ada dua pilihan, degree dia samalah pula, sepatutnya degree dia mesti berbeza. Mesti ada yang paling tinggi. Maka pilih yang paling tinggi. Kalau di sini, degree dia sama, eksponen kuasa T sama. Jadi kita akan pilih yang paling panjang. Okey, maka kita akan bermula dengan let U equals to 1 plus ET. Bila kita differentiate, ni habis ET dt. Okay. Maka kita akan nampak rupanya daripada sebutan T ni memang susah, kita tukar dalam sebutan U. Okey. Untuk yang di bawah, kita boleh tukar kepada square root of U. Settle. Yang di atas ni rupanya dia sama dengan ni. Ni. Yang bakir ni. Sama dengan ni. Maka kita gantilah dengan du saja. Maka saya akan buat 1 du. 1 du. Okey. So kalau kita nak mudah, pastikan naikkan dia ke atas. Ini kalau kita integrate, apa jawapan ni? U kuasa berapa? Ln. Ya, betul. Selain daripada kuasa 1, tak akan dapat ln. So U kuasa berapa? 1/2. Ya, betul. Sebab tambah 1 daripada kuasa, bahagi dengan 1/2. 1/2. Yes. Okey. Tapi ingat, kita bukan menjawab soalan dalam sebutan U. Okey. U tadi adalah 1 plus eksponen T to the power of 1/2, ataupun nak buat square root pun boleh. Ataupun nak biarkan macam ni pun boleh. Okay. Ataupun nak buat square root, all square root boleh. Okay. Itulah jawapan dia. Okay. Sama juga untuk soalan F tu. Kita ada cos 2x kan? Cos 2x. Bukan 2x, cos 2 theta. Kemudian kita ada dalam kurungan sin 2 theta plus 3. Kalau kat situ maksudnya pilih yang panjang tu, maka kita akan pilih U sebagai sin 2 theta plus 3. Itu untuk F lah. Okey, kita tengok soalan. Okey, katakan kita ambil soalan E lah. Integration of 1 minus ln x kuasa 2 per x. Okey, jadi kat sini cara kita nak pilih U, kita ambil let U. Selalunya ambil yang kurungan ni. Kurungan kuasa. 1 minus ln x. Bila kita differentiate, mesti dapat 1 per x dx. Okey, jadi kalau saya pilih U di atas, selalunya kita akan pilih yang ada kurungan kuasa. Kan, kurungan kuasa. Okey, maka soalan tu akan berubah menjadi U kuasa 2. Kan mudah sikit. Kemudian yang bakir ini 1 per x. 1 per x dx. Ini 1 per x. 1 per x dx. Ini kan. Ini gantian dia adalah 1 per x dx. Tapi dia ada negatif. So saya letak je dalam negatif. Negatif du. Boleh ke? Yang atasnya saya letak dah. Ni semua ni U kuasa 2. Baki dia dx per x. Dx per x. So negatif ni saya buat sana. So negatif du. Maka kita akan integrate negatif U kuasa 3 per 3 tambah C. Maka jawapan dia adalah negatif 1 tolak ln x kuasa 3 per 3. Itulah jawapan dia.
Okey, boleh. Sir, Ya. masa bila nak guna substitution tu? Masa bila? Ha. Okey, nanti kita akan tengok sebab nanti kita akan belajar ada 3 kaedah. Nanti saya akan buat kesimpulan bagaimana kita nak tahu soalan tu nak guna substitution method, nak guna integration by part. Nanti saya akan tunjukkan lah. Sekarang ni kita belajar dulu cara kita nak guna. Okey? Nanti bila kita dah belajar 3 kaedah nanti, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak tahu. Tengok soalan ni kita akan tahu ini kaedah apa. Okey? Nanti saya akan tunjuk. Kenapa dia jadi negatif U square? Yang ni sebab yang saya ada sekarang ni hanya ada positif. Ini sebenarnya saya ada yang belum ganti lagi yang ni. Yang belum ganti lagi. Ya. Tapi ke dalam kita punya differentiation dia bersama negatif. Jadi kalau saya jadikan ni sebagai tajuk, maka negatif bawa lah ke sini. Itu yang ada negatif du ni. Lihat. Square dia macam mana dapat? Oh, ni sebab ni dah jadi u. Ni u kuasa 2. U square. Boleh? Sebab soalan dia dalam bentuk kurungan kuasa 2. Kurungan dah jadi u, maka kekal u kuasa 2. Boleh? Soalan dia ada kurungan kuasa 2. Soalan dia. Ni, kan? Ini semua X tu memang hilang kan? mana? Ni. Sebab yang ni sebenarnya kalau kamu nampak ni sebenarnya dia adalah dx per x, ataupun kalau kita nak faham betul, kita boleh tulis 1 per x dx. 1 per x dx ni kita nak tukar dalam sebutan u. Kita berpandukan daripada sini. Ni kalau saya jadikan sebagai tajuk ni, kan disama dengan negatif du. Maka yang biru ni kita ganti dengan negatif du. Alright. Okay, boleh? Negatif tu mana dapat? Sebab Kan saya negatif 1 per X. ini kan saya differentiate, nanti kekal. Differentiate ln kan dapat 1 per x. Okay, saya nak tunjuk untuk soalan G ni. Ini dalam exam selalu keluar ni. Bentuk soalan G ni. Soalan G ni dalam exam selalu keluar ni. Maksud dia, okey, macam tadi kan saya dah bagi tahu. Sepatutnya peraturan asal kita mesti start dengan let u. U ni peraturan dia mesti pilih kuasa yang paling tinggi. Masalahnya sekarang ni, kalau ikutkan sini, kuasa dia dah sama. Kan? Jadi kalau kuasa sama, kita guna peraturan yang kedua. Kita nak ambil mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah sebab pilih yang paling panjang. Kan? Jadi mesti ambil bawah. So ingat peraturan yang pertama pilih kuasa yang paling tinggi. Peraturan yang kedua kalau kuasa dia sama, pilih yang paling panjang. Kan? Boleh. Lepas tu saya differentiate. Bila saya differentiate, ini akan dapat 1 dx. Okey. Jadi kalau saya berpandukan yang ni, maka kita akan dapat ini sama dengan, okey, yang di bawah ni settle. Ini adalah u. Okey, settle. Yang dx ni adalah du. Yang belum kita ganti adalah yang ni. Ini yang selalu dalam exam ni. Biasanya berdasarkan dua maklumat ni kita dah boleh tukar untuk semua sekali ni. Semua sekali dalam x bertukar dalam u. Tu yang tadi yang saya buat tadi, yang saya bagi contoh sebelum ni kan. Kita hanya berpandukan kepada maklumat ni je, yang dua ni. Tetapi bila soalan exam, dia akan ubah sikit. Itu yang kamu tekankan soalan ni. Selalu dalam exam ni. Kita terpaksa ganti 3 tempat. Kalau setakat gunakan 2 maklumat ni, tak cukup. Ada lagi bercampur dengan x. Mana boleh? Dia kalau kita nak integrate, respect to du, respect to u, maka semua mesti dalam sebutan u. Jangan ada dalam sebutan x. Jadi kalau yang ni tak boleh. Jadi apa yang kita buat, kita kena tambah sikit dengan satu kerja. Daripada sini. Yang ni, kalau saya jadikan x sebagai tajuk, apa kita dapat? Kalau x sebagai tajuk. U tolak 1. Ya, ini yang dalam exam ni kita selalu keluar ni. Yang ni. Sebab ada step yang ketiga ni. Sepatutnya yang tadi yang saya buat, semua saya ambil daripada sini je. Dah dapat gantian.
Yang tadi pun sama. Daripada sini pun dah dapat gantian. Kan? Tapi nanti dalam exam, dia suka bentuk ni. Maksud dia ada tambahan sikit kerja kat sini. Kalau setakat berpandukan dua ni tak cukup. Kita tak dapat habiskan. So, kita ambil X sama dengan U tolak 1. Okay. So, tekankan soalan ni. Soalan ni dalam exam selalu keluar. Kemudian, ini kita boleh guna peraturan U per U tolak 1 per U du. Ataupun dia boleh jadi 1 tolak 1 per U. Integrate 1 dapat apa? Integrate 1. X. X. X ke U? U. Insaf lah. Boleh bagi. Yang kedua ni apa? Lon U. Ya, betul. Lon U tambah C. Ini kita punya sepatutnya jawapan kita lah. Tapi ingat, soalan bukan tanya U, soalan tanya X. So, tukar balik. U kita adalah 1 tambah X. 1 tambah X. Tolak. Ln 1 tambah X. Tambah C. Selesai. Okay, jadi macam tu lah. C tu sebenarnya apa? C ni, sebab kalau kita nak buat integration, sepatutnya integration ni dia mesti ada nombor kat sini. Mesti ada nombor. Mungkin 1 ke 4, 1 ke 10, 2 ke 5 kan. Selagi tak ada nilai kat sini, dia mesti, jawapan dia tak cukup dengan ni. Dia mesti bersama dengan tambah C. Tambah C ni adalah sebarang konstan untuk melengkapkan keseluruhan ni. Tapi C tu tak tahu berapa. Dia bukan 5. Dia bukan 4. Dia bukan eksponen. Dia sebarang nombor tambahan untuk melengkapkan kita punya function. Kita terpaksa buat sebab nilai dia tak ada. Dia sepatutnya integration ni mesti ada nilai. Dia tak boleh biar kosong gitu je. Jadi kalau kita nak buat jawapan, jangan kita biar macam ni. Kalau biar macam ni, maksudnya jawapan kita salah. Dia mesti ada bersama dengan tambah C. Dia soalan macam ni lah kalau kamu kira. Jawapan kita sepatutnya 2.569 contoh. Tiba-tiba kamu jawab 2 je. Betul ke salah 2 ni? Salah lah kan? Dia sepatutnya paling kurang mungkin kita akan tulis 2.6. Kan? Maksud dia C ni adalah untuk melengkapkan kita punya jawapan. Kalau kita gunakan jawapan yang depan ni je, tak cukup. Tak cukup. Dia soalan macam ni lah. Sepatutnya bila kita kira, sepatutnya nombor dia banyak. Tiba-tiba kita jawab 2 ataupun 3. Salah lah. Sepatutnya sekurang-kurangnya mesti ada 2.6. Yang 0.6 tu yang masuk dalam C ni. Untuk cover balik supaya kita dapat jawapan yang lengkap. Alright. Okay? Okay. Okay, jadi kita berhenti dulu di sini. Nanti kita akan sambung lagi untuk kaedah yang kedua. Integration by part dan satu lagi partial fraction. Nanti bila kita dah belajar 3 kaedah ni, nanti saya akan tunjukkan. Kita tengok je soalan tu, kita akan tahu ini nak guna kaedah substitution ke, integration by part ke, partial fraction. Sebab dalam soalan, kadang-kadang dia tak nyatakan nak guna kaedah apa. Itu yang jadi masalah tu. Okay? Nanti saya akan bagi panduan lah bagaimana kita nak tengok soalan, kita tahu ini kaedah apa. Okay?